KPM. Okey. Ketinggian saya 170 cm. Sama macam tahun lepas je. Alamak, kenapa sama ni? Saya dah bergayut-gayut, dah lompat-lompat. Takkan ketinggian saya sama je? Kenapa macam ni? Hai Sean, buat apa tu? Hai cikgu. Itulah saya cuba ukur ketinggian saya. Tapi tinggi saya tak bertambah langsung, cikgu. Lah, ya ke? Umur Sean berapa sekarang? Cikgu, saya dah lebih daripada 20 tahun dah, cikgu. Oh, patutlah. Bila dah berusia 20 ke atas, Sean berada di fasa matang. Fasa matang bermaksud kadar pertumbuhan adalah sifar. Fasa matang, kadar pertumbuhan sifar. Apa ni, cikgu? Kalau Sean nak tahu, itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Sean dah ready nak belajar? Cikgu, saya dah bersedia, cikgu. Baik, jom kita masuk kelas. Jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Dan seperti mana yang anda nampak, untuk biodata Cikgu pagi ini, kita ada Cikgu Minat bersama kita. Hai Cikgu. Hai Sean. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, dan sebelum kita mulakan, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Kedua-dua kita pun memakai pelitup muka, jarak dah jaga lebih daripada 1 meter. Di sini pun kita ada gel pembasmi kuman Cikgu. Silakan Cikgu. Terima kasih. Kita kena sentiasa menjaga kebersihan tangan, sama ada dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun ataupun memakai gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan kita sentiasa bersih. Betul. Baik Cikgu, Cikgu saya dah nampak yang ni. Cikgu bawa apa ni Cikgu? Ada makanan untuk saya ke Cikgu? Taklah. Tadi saya singgah kedai haiwan tadi. Saya beli cengkerik untuk ikan saya. Makanan untuk ikan ya, bukan untuk Sean. Oh, bukan untuk saya. Okey Cikgu, saya pegang sikit. Boleh pegang? Boleh. Cuba Sean perhatikan cengkerik yang ada kat situ. Cikgu, saya nampak ada yang bersaiz kecil, besar-besar, macam ada anak dengan yang dah besar dah Cikgu. Betul, ada anak, ada juga yang dah menjadi dewasa. Maksudnya kat sini, anak tu membesar dan menjadi dewasa. Betul kan? Betul. Jadi di situ berlaku pertumbuhan, di mana daripada anak tadi mengalami pertumbuhan menjadi dewasa. Okey. Okey, jadi kita dah sentuh tentang pertumbuhan. Di sini kita tengok ya, kalau kita tengok cengkerik ni daripada anak kemudian membesar menjadi dewasa. Apa yang berlaku adalah cengkerik ini mengalami pertambahan bilangan sel, pertambahan saiz, isi padu dan juga jisim. Okey. Sebab tu dia membesar. Jadi pertambahan ini atau pertumbuhan ini melibatkan pengkhususan sel dan juga pembezaan sel. Pertumbuhan ini penting untuk memastikan perkembangan organisma ini dan kematangan sistem-sistem pada organisma ini. Okey. Dan proses pertumbuhan ni adalah kekal dan tidak berbalik. Maksudnya macam Sean kan, macam kita. Kita dah dewasa. Ya, betul. Boleh tak nak jadi kanak-kanak balik? Dari segi minda boleh, tapi dari segi fizikal ni tak boleh lah kan. Maksudnya kat situ dia pertumbuhan tu kekal dan kita tak boleh berbalik dah. Ya, betul. Itulah yang dimaksudkan dengan kekal dan tidak berbalik. Okey Cikgu. Dan itulah yang kita akan belajar ini ke Cikgu? Iya, betul. Okey. Kita dah cerita pasal pertumbuhan ni. Boleh Sean nyatakan definisi pertumbuhan? Okey Cikgu, saya cuba ya. Baik. Jadi pertumbuhan adalah pertambahan dari segi saiz, jisim, pertambahan sel dan juga lagi satu jisim dan lagi satu adalah ketinggian mungkin
Okey, yang tidak berbalik ataupun yang bertambah. Betul ke Ego? Ada betul juga. Alamak. Okay. Sebelum daripada kita tengok jawapan yang sebenar, jom kita tengok standard pembelajaran yang perlu dicapai untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik Ego. Yang pertama, menerangkan maksud pertumbuhan organisma. Yang kedua, menentukan parameter untuk mengukur pertumbuhan haiwan dan juga manusia. Yang ketiga, memerihal pertumbuhan serangga dari segi metamorfosis lengkap dan juga metamorfosis tidak lengkap. Baik. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis fasa pertumbuhan dengan lengkung pertumbuhan sigmoid manusia dan haiwan. Baik, Cikgu. Okey, seterusnya kita tengok balik definisi pertumbuhan tadi. Okey. Kita semak balik sama ada jawapan Sean tadi betul ataupun salah. Pertumbuhan organisma merupakan proses kekal dan tidak berbalik yang melibatkan pertambahan bilangan sel, isi padu, jisim badan dan jisim badan organisma. Saya tertinggal isi padu saya rasa tadi, Ego. Jadi, lebih kurang betul lah. Saya boleh bagi Sean 3 bintang. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, baiklah Cikgu. Dan inilah yang kita akan belajar hari ini kan, Ego? Iya, betul. Jadi hari ini kita akan fokus untuk mempelajari subtajuk pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Okey, baiklah Cikgu. Dan sebelum kita teruskan lagi, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan cara-cara untuk mengukur pertumbuhan. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Minat untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu biologi. Di mana sebelum kita berehat tadi, kita dah tahu dah definisi bagi pertumbuhan. Tetapi tadi Cikgu dah bawa masuk dah cengkerik. Okey, baiklah Cikgu. Seperti mana yang Cikgu sebutkan tadi kan, ada yang, contohnya yang macam anak cengkerik ni, sebelum menjadi dewasa dia akan mengalami pertumbuhan. Ya, betul. Tetapi Cikgu, saya ada soalan. Bagaimana kita dapat mengukur ataupun apakah cara untuk mengukur suatu pertumbuhan, Ibu? Okey, baik. Ada 2 parameter yang boleh digunakan untuk mengukur pertumbuhan. Okey, baik Ibu. Yang pertama, pertambahan saiz atau isi padu. Okey. Dan yang kedua adalah perubahan jisim segar atau jisim kering. Baik. Bagi pertambahan saiz atau isi padu, kaedahnya sama macam yang Sean buat tadi, mengukur ketinggian. Contohnya kalau Sean ukur ketinggian, kalau Sean tahun ni 170 cm kan. Tahun depan 170 cm juga kan. Ini disebabkan oleh Sean berada di fasa matang. Tetapi ia berbeza bagi kanak-kanak. Contohnya katakan kanak-kanak yang berusia 3 tahun. Tahun ni mungkin dia 90 cm. Pada tahun hadapan ketinggiannya adalah 115 cm. Dan yang seterusnya adalah 130 cm. Di situ kita dapati ada peningkatan.
ada pertambahan dari segi ketinggian. Baik, Jadi itulah maksudnya pertambahan saiz dan isi padu. Okey. Dan contoh yang kedua, katakan penternak ikan. Bagaimana dia nak tahu kadar pertumbuhan bagi ikan yang diternak tadi. Ya. Jadi kaedahnya adalah dengan mengukur panjang ikan tersebut. Boleh, ya? Mungkin usia ikan itu 2 minggu, panjangnya berapa milimeter. Kemudian selepas 1 bulan, panjangnya berapa milimeter. Dari situ, penternak tadi akan tahu kadar pertumbuhan ikan yang diternaknya. Okey. Yang kedua adalah perubahan jisim segar atau jisim kering. Baik. Bagi perubahan jisim segar atau jisim kering, kaedah ini melibatkan organisma. Kita ambil contoh yang jisim kering dahulu. Okey, cikgu. Jisim kering adalah merujuk kepada jisim selepas kesemua air, kandungan air daripada organisma disingkirkan. Oh, okey. Jadi kaedah yang dilakukan adalah organisma tadi akan dipanaskan atau kita kata diletakkan di dalam ketuhar pada darjah 100 darjah Celsius untuk menyingkirkan air yang terdapat di dalam organisma tersebut. Sebab pada 100 darjah Celsius tu air tu dia mendidih, lepas tu menguap, lepas tu dia mengalami dia akan dapat disingkirkan lah. Ya, air itu akan dikeluarkan, disingkirkan daripada organisma tersebut. Okay. Jadi kaedah ini, untuk kaedah ini kita akan mengulangi langkah yang sama sehingga kita mendapati jisim organisma itu tidak berubah. Maksudnya kita akan panaskan dia berulang-ulang kali. Ya. Okey, maknanya kalau kita macam manusia, kalau kita nak ukur jisim kering itu susah sebab nanti kita dipanaskan tak sesuai lah. Memang tak nanti sesuai kita lah. akan mati. Yelah. Ya, untuk kaedah ini tidak sesuai lah untuk haiwan kerana organisma tadi terpaksa dibunuh atau kita kata akan terbunuh lah. Jadi kaedah ini sesuai untuk tumbuhan sahaja. Okay. Jadi untuk jisim segar, kita boleh mengukur jisim tu pada bila-bila masa sahaja. Ya. Walau bagaimanapun, kaedah ini ada jugalah kekurangan dia. Di mana kandungan air yang diambil oleh organisma ini akan mempengaruhi keputusan. Macam saya bagi contoh, kalau pagi tadi saya minum banyak air, maksud saya ukur berat saya ataupun jisim saya itu adalah lebih tinggi berbandingkan nanti bila saya dah pergi tandazah kosong kan Maknanya mungkin perubahan dari segi jisim dia akan dari segi jisim. Dari segi jisim, dari segi berat, bukan ketinggian dari segi jisim, yang mana kalau kebetulan masa kita nak mengukur dia punya jisim tu, dia ada minum banyak air. So kat situ berat ataupun kita kata jisim, kandungan air itu mempengaruhi keputusan yang kita dapat pada hari itu. Sebab dia punya kaedah ni kita akan lakukan secara berterusan bagi mendapatkan dia punya kadar pertumbuhan. Okey, baik cikgu. Tapi cikgu, saya sebenarnya nak tanya sebab tadi yang saya nampak kat sini kan, yang cengkerik ni, saya nampak anak cengkerik dengan cengkerik yang dewasa tu rupa dia sama. Sama. Lebih kurang sama lah. Tapi kalau saya bandingkan dengan apa orang kata, nampak macam sama, tak boleh nak beza. Kecuali saiz dia je beza. Okey. Tapi di mana saya di hadapan ni pun kita ada macam rama-rama kan. Tapi seperti mana yang saya nampak gambar dia ataupun dekat sini kan, dia punya larva ataupun bila dia kecil sehingga dia menjadi dewasa tu, rupa dia berbeza pula. Ya. Okey, kalau Syong tengok cengkerik ni adalah serangga yang menjalani metamorfosis tidak lengkap. Manakala rama-rama atau kupu-kupu ini dia menjalani metamorfosis lengkap. Okey, metamorfosis. Apa tu ego? Okey, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk atau struktur serangga dalam kita hidupnya. Macam yang kita tahu kan, kita hidup bagi sesuatu organisma bermula dengan telur ataupun bermula dengan anak, kemudian dia berakhir dengan dewasa dan seterusnya dia akan berkita kembalilah. Maksudnya dia akan mulakan proses yang sama apabila dewasa tadi yang bertelur. Okey, so dalam kita hidup itu, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk atau struktur serangga itu. Okey, jadi metamorfosis ini dia berlaku dengan kawalan hormon.
Dan metamorfosis ada 2 jenis. Sebab itulah tadi Sean kata yang tu rupa anak dia sama dengan dewasa. Yang ni pula rupa dia tak samalah anak dengan mak. Ya, betul. Okey, ini kerana ada 2 jenis metamorfosis. Ya. Untuk cengkerik, dia adalah serangga yang menjalani metamorfosis tidak lengkap. Baik. Manakala untuk rama-rama, dia menjalani metamorfosis lengkap. Wow, apa perbezaan tapi apa definisinya itu? Okey, jom kita tengok satu persatu. Ya. Metamorfosis, kita mulakan dengan metamorfosis lengkap. Baik. Okey, kita di sini kita boleh tengok contoh di sini juga, sama dengan yang berada di sini. Ya. Okey, metamorfosis lengkap kita ada 4 peringkat. Bermula dengan telur, Ya. kemudian dia akan menjadi larva. Lava. Okey, diikuti dengan pupa dan yang berakhir dengan dewasa. Dia ada 4 peringkat ya. Bermula dengan telur, larva, Ya. pupa dan dewasa. Okey. Okey. Kita tengok pula metamorfosis tidak lengkap. Okey, bagi metamorfosis tidak lengkap hanya ada 3 peringkat sahaja. Ya. Okey, bermula dengan telur juga, kemudian nimfa dan berakhir dengan dewasa. Inilah yang berlaku pada cengkerik tu. Sebab itulah dia punya rupa sama anak dia dengan mak dia. Okey, go. Okey, pada fasa nimfa, okey, serangga yang mengalami metamorfosis tidak lengkap akan mengalami beberapa proses ekdisis. Ekdisis. Ya, betul. Ekdisis. Apa tu, Igo? Saya tahu ekspedisi. Ekdisis saya tak tahu. Apa tu? Okey, ekdisis. Ekdisis adalah proses di mana serangga yang mempunyai rangka luar menyalinkan rangka luar tersebut bagi membolehkan pertumbuhan berlaku. Okey. Okey, dan proses ekdisis ini berlaku secara berkala. Baik. Jadi macam mana dia berlaku, Igo? Okey, ekdisis ni. Bagaimana ekdisis ni berlaku? Ya. Okey. Bagi serangga yang mempunyai rangka luar, serangga macam cengkerik ni, dia ada satu rangka luar. Okey, rangka luar yang terdiri daripada kitin. Daripada kitin. Rangka luar ini sangat kuatlah. Jadi, rangka luar ini boleh menghalang perkembangan dan pertumbuhan serangga tadi. Jadi proses ekdisis ini adalah di mana rangka luar yang baharu akan tumbuhlah di dalam rangka luar yang lama. Okey, pada ketika itu serangga yang mengalami proses ekdisis tadi akan mengembangkan badan dia untuk memecahkan rangka luar tadi bagi membolehkan dia keluar daripada rangka luar yang lama. Selepas dia keluar daripada rangka luar yang lama, dia akan mengembangkan badan dia sekali lagi. Pada ketika tu dia akan mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga rangka yang baru tadi mengeras. Dan proses ini berlaku berulang-ulang kali sehingga dia dewasa. Okey. Maknanya dia macam masa dia nak pecahkan dia punya salut keluar ataupun dia punya kulit luar tu, dia akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan sangat banyak supaya dapat memecahkan. Bukan, dia akan mengembangkan badan dia dulu. Sampai dia akan kembangkan badan dia dan dia akan pecah. Bila dia pecah, barulah dia akan makan dengan banyak, mengalami pertumbuhan sebelum rangka luar baru dia tu mengeras balik. Faham. Okey, cikgu. Ya. So sekarang kita dah tahu dah apa itu proses ekdisis dan juga metamorfosis lengkap dan tidak lengkap, kan? Betul. Jadi boleh Sean nyatakan apakah perbezaan di antara metamorfosis lengkap dengan metamorfosis tidak lengkap? Okey, cikgu. Saya cuba, cikgu. Okey, maknanya dari segi metamorfosis tidak lengkap, dari segi fasanya, cikgu. Metamorfosis fasa peringkat. Betul. Okey, metamorfosis tidak lengkap mempunyai 4 peringkat, manakala
metamorfosis lengkap mempunyai 3 peringkat. Saya namakanlah peringkat tersebut, Ego. Boleh. Okey, maknanya untuk metamorfosis tidak lengkap, dia mula dengan telur, lepas tu larva, pupa dan dewasa. Ini adalah bagi untuk yang lengkap, maaf saya. Okey, itu ada nasib 4 baik peringkat. tersedar. Okey. Mungkin saya ulang balik, Ego, takut salah cakap kan? Boleh. Kita mulakan dengan fasa. Metamorfosis lengkap mempunyai 4 peringkat, bukan fasa. 4 peringkat. Dan metamorfosis tidak lengkap mempunyai 3 peringkat. Bagi metamorfosis lengkap adalah telur, larva, pupa dan dewasa. Manakala bagi metamorfosis tidak lengkap adalah telur, nimfa dan dewasa. Baik, itu perbezaan yang pertama. Ya, Ada lagi tak perbezaan? Okey, perbezaan yang kedua pula. Cuba saya nak cuba fikirkan. Atau Syah boleh tengok kat depan tu? Yang mana, Ego? Cengkerik dan Ya betul. Dari segi rupanya, Ego. betul. Rupa dia adalah contohnya bagi yang tidak lengkap tu, rupanya adalah sama. Cuma rupa dan juga cara pemakanan dia adalah sama. Manakala bagi bagi metamorfosis lengkap, rupa dan cara pemakanan dia akan berubah. Betul ke, Ego? Iya. Jadi untuk kita semak jawapan Sean tadi, Okey. mari kita lihat jawapannya. Okey. Bagi metamorfosis lengkap, pertumbuhan melibatkan 4 fasa, telur, larva, pupa dan dewasa. Okey. Manakala metamorfosis tidak lengkap pula, pertumbuhan melibatkan 3 peringkat iaitu telur, nimfa dan dewasa. Betul jawapan yang pertama. Okey. Yang kedua, larva berbeza daripada dewasa dalam bentuk badan dan tabiat pemakanan. Betul lah kan? Daripada beluncas kepada rama-rama. Okey, bagi metamorfosis tidak lengkap, nimfa kelihatan sama dan mempunyai tabiat makan seperti dewasa. Jadi untuk jawapan Sean tadi, cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang. Kasih banyak-banyak, cikgu. Maknanya saya dapat jawab dengan betul lah. Iya, betul. Tepat sekali. Kasih cikgu dah harap kepada mereka yang menonton di rumah pun dapat jawab dengan betul. Anda pun boleh bandingkan jawapan anda lah seperti mana yang saya buatkan tadi. Dan sebelum kita teruskan lagi, sebelum kita tahu tadi untuk bagi pertumbuhan serangga kan, lepas ni mungkin kita akan dapat pergi dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan pertubuhan manusia. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Macam tu kembali semula menonton slot menengah atas Didik TV Didik KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Minat untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu biologi Dan seperti mana yang kita dah terangkan ataupun cikgu dah terangkan tadi, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan fasa pertubuhan ataupun pertubuhan bagi serangga. Betul. Tapi cikgu, saya nak tanya soalan kepada cikgu lah. Ya, saya. Macam tadi cikgu cakap, untuk saya dah sampai ke fasa matang. Betul. Dan tak ada pertumbuhan lagi, Ego. Iya, tapi kadar pertumbuhan sifar. Sifar kan, Ego? Tak ada dah pertumbuhan. Tapi bagi manusia dan juga haiwan, Ego, berapa banyak fasa pertumbuhan yang ada pada mereka? Okey. Lengkung pertumbuhan bagi manusia dan haiwan diperolehi dengan memplotkan parameter melawan masa. Tadi dalam segmen yang sebelum ini kita dah belajar berkaitan dengan parameter. Jadi
parameter tadi, kalau kita plotkan graf melawan masa, kita akan mendapati lekung pertumbuhan bagi manusia. Dan juga kebanyakan haiwan adalah berbentuk sigmoid. Sigmoid? Iya, berbentuk sigmoid. Okey. Jadi, bentuk sigmoid itu adalah begini. Ini adalah lengkung pertumbuhan sigmoid. Berbentuk S. Macam S kan, Ibu? Iya, macam S. Macam S ya. Lengkung pertumbuhan sigmoid. Yang mana lengkung pertumbuhan sigmoid terdiri daripada 6 fasa. 6 ah? Iya. Okey. Tadi Sean berada di fasa matang. Sebenarnya untuk lengkung pertumbuhan sigmoid bagi kebanyakan manusia dan haiwan ni ada 6 fasa. Okey. Fasa yang pertama adalah fasa permulaan. Okey, kalau Sean tengok kat sini, fasa permulaan ni pertumbuhan dia agak perlahan. Ya ke? Ini adalah fasa permulaan. Pertumbuhan dia agak perlahan. Okey, kemudian fasa yang kedua adalah fasa pertumbuhan pesat. Wow. Okey, di sini kita tengok graf dia meningkat, meningkat dengan sangat banyaklah. Sebab tu kita kata fasa pertumbuhan pesat. Yang ketiga kita ada fasa pertumbuhan perlahan. Okey, daripada permulaan tadi, dia menjadi pesat dan kemudian dia perlahan. Diikuti dengan fasa matang. Dekat sana lah saya. Ya, betul. Syah berada di sini. Samalah dengan saya. Okey, kita berada di fasa matang. Okey, kemudian fasa kelima adalah fasa penuaan. Okey, nampak tak di fasa penuaan dia dah mula menurun sedikit. Kenapa ya? Okey, dan berakhir dengan fasa kematian. Okey, berakhir dengan fasa kematian. Nampak tak graf dia dah mula turun. Daripada fasa penuaan dia dah turun sikit, kemudian dia makin turun. Okey, jadi dalam pada kali ini kita nak bincangkan apa yang berlaku pada setiap fasa ini. Okey, kita akan mulakan dengan fasa permulaan. Okey, di fasa permulaan kita dapati dia punya graf, naik sedikit. Sedikit saja, naik sedikit. Ini kerana pada fasa ini kadar pertumbuhan adalah rendah. Kadar pertumbuhan adalah rendah. Ini kerana pada ketika ini pertumbuhan ia merupakan satu fasa di mana organisma mula ataupun cuba menyesuaikan dengan sumber baharu di persekitaran. Okey, selain daripada tu pembahagian sel dan juga pemanjangan sel berlaku dengan sedikit. Sebab kalau kita kata fasa permulaan ni macam baru lahir. Baru nak kenal persekitaran, baru nak bertoleransi dengan persekitaran. Pada ketika ni juga pembahagian sel dan pemanjangan sel berlaku dengan sedikit sahaja. Okey, apabila masuk ke fasa pertumbuhan pesat, kadar pertumbuhan akan menjadi kadar pertumbuhan adalah paling cepat. Okey, dia akan kadar pertumbuhan ni adalah paling cepat di mana pembahagian sel dan pemanjangan sel akan berlaku secara aktif. Dan pertambahan saiz akan meningkat pada ketika ni dengan sangat cepatlah. Baik, kita pergi kepada fasa pertumbuhan perlahan. Okey, tadi kita kata pertumbuhan dia pesat. Yang mana kadar pertumbuhan dia paling cepat. Kemudian kita kata sel-sel akan aktif membahagi dan membeza. Okey, membahagi dan memanjang. Berlaku pemanjangan sel, pembahagian sel dengan sangat-sangat aktif. Tetapi bila masuk ke fasa pertumbuhan perlahan, kadar pertumbuhan akan lambat berlaku. Okey, di mana kadar pertumbuhan tadi adalah tetap. Okey, sel telah mencapai saiz yang maksimum. Okey, selain daripada tu, sel akan mengalami pembezaan dan menghasilkan kerancaman sel. Syah tahu tak kerancaman tu apa? Tak tahu, Igu. Saya nak tanya, Igu. Apa itu sebenarnya? Okey, kerancaman tu maksudnya kepelbagaian. Sel akan mengalami pembezaan dan juga kepelbagaian sel. Okey. Baik, kita masuk ke fasa matang. Di usia kita. Okey, pada fasa matang seperti yang kita bincangkan daripada awal tadi, kadar pertumbuhan adalah
sifar. Ya. Ini adalah disebabkan oleh kadar pembahagian sel adalah sama dengan kadar kematian sel. Oh, macam sebelum ni adalah kadar pembahagian sel adalah lebih lah daripada kadar kematian sel. Ya. Oh, okey. Betul. Jadi bila kadar pembahagian sel sama dengan kadar kematian sel, maksudnya kat situ sifar lah. Tolak, tambah, tolak, yelah. tambah. Sel dihasilkan, sel mati. Sel dihasilkan, sel mati. Sama. Ya. Sebab tu pertumbuhan adalah sifar. Okey, pada ketika ini sel hanya membahagi atau kita kata pembahagian sel tadi hanyalah untuk menggantikan tisu-tisu yang rosak ataupun mati. Ya. Jadi proses pembahagian sel hanyalah untuk menggantikan tisu-tisu kita yang rosak apabila kita tercedera ataupun tisu-tisu yang mati. Ya. Jadi kadar pertumbuhan memang tak adalah sifar. Okey. Okey. Seterusnya fasa penuaan. Okey. Fasa penuaan ni kadar pertumbuhan dia adalah negatif. Dah mula menurun. Jadi maksudnya dia adalah negatif yang mana organisma mula mengalami proses penuaan. Oh, okey. Dah makin tua lah maksudnya. Ya. Dah mengalami penuaan. Dan apabila organisma mengalami penuaan. Okey, kenapa saya guna organisma di sini? Sebab lengkung pertumbuhan sigmoid ini adalah untuk manusia dan juga kebanyakan haiwan. Okay. Jadi apabila masuk ke fasa penuaan kita dah semakin tua orang katakan. Bila dah masuk ke fasa penuaan ni kadar pertumbuhan pun dah negatif. Penyakit pun dah banyak kan. Kalau kita lah manusia kan. Kita punya salur darah pun tersumbat sana, tersumbat sini. Lepas tu ada darah tinggi lah, ada diabetes lah. Dan boleh tak saya kaitkan dengan apa yang cikgu sebutkan tadi di mana kadar pembahagian sel adalah kurang daripada kadar kematian sel? Boleh pembahagian sel masih juga berlaku, cuma kita kata dia punya pembahagian sel tu untuk hanya untuk fasa pertumbuhan, untuk gantikan saja kan. Setakat yang boleh diganti. Gitu. Jadi sebab tu kalau kita tengok pada fasa penuaan ni, pada fasa penuaan ni kalau kita manusia dah mula berkedut, kulit dah mula kering, dah banyak kedut-kedut kat sana sini. Sebab proses sel baru nak mengganti, nak bagi cantik tu dah perlahan. Ya, betul. Dah perlahan. Jadi disebabkan oleh kadar pertumbuhan ni dah semakin perlahan dan penyakit dah macam-macam. Yalah, kalau kita berusia, organ di dalam badan kita juga akan berusia juga. Dan keadaan ini kadang-kadang boleh menyebabkan adanya penyakit, pelbagai penyakit, faktor penuaan, faktor penyakit. Kalau bagi haiwan pula. Katakan singa tua dengan singa muda, mana lagi kuat untuk mendapatkan makanan? Katakan dia berebut satu makanan, seekor kijang. Jawapannya semestinya yang singa muda. Singa muda. Lah. Jadi makanan yang terhad juga mempengaruhi yang boleh membawa kepada fasa kematian. Selain daripada kita kata tadi disebabkan oleh proses penuaan, disebabkan oleh penyakit, faktor pemakanan juga boleh membawa kepada kematian. Begitu juga dengan ruang yang terhad boleh membawa kematian kepada organisma. So maksudnya kat situ dia masuk fasa kematian. Baik, cikgu. Okey. Baik. Sean boleh ingat lagi tak 6 fasa yang terdapat di dalam saya rasa boleh, lengkung pertumbuhan sigmoid ni? Permulaan pertumbuhan pesat, pertumbuhan perlahan, lepas tu dia ada matang, penuaan dan kematian. Okey, baik, kat sini saya ada sediakan satu board. Okey. Boleh tak Sean labelkan okey, lengkung pertumbuhan sigmoid ni dengan fasa yang betul? Oh, cikgu boleh je. Boleh. Di sini saya dah ada yang ni. Baik, silakan. Yang ni kena buka ya. Ada pelekat kat belakang ni. Ya, betul. Okey. Ini saya rasa fasa matang dia sebab dia tidak mengalami perubahan ataupun pertumbuhan sifar. Kadar pertumbuhan adalah sifar. Fasa pertumbuhan pesat pula adalah di sini. Oh, dia melekat. Okey. Fasa permulaan. Fasa permulaan memang pada mulalah. Ini kalau tak tahu lah saya nak cakap apa. Fasa pertumbuhan pesat adalah bila
kadar pertumbuhan tu adalah meningkat. sangat Pembahagian sel berlaku secara sangat aktif. Sangat aktif. Lepas tu dekat sini saya ada fasa yang seterusnya adalah fasa pertumbuhan perlahan, di mana kalau kita bandingkan dengan fasa pertumbuhan pesat tu memang lagi perlahan lah. Sebelum kepada fasa matang. Ya, betul. Dan selepas fasa matang tu, di sinilah kita juga akan mengalami fasa penuaan, di mana cikgu pun ada sebutkan lah. Ada kadang-kadang yang kita boleh dapat penyakit. Kita dah jadi tua. Kulit dah berkedut, kulit dah kering. Dah ada penyakit. Disebabkan kesihatan jugalah, sebab kita dah tua kan Ibu? Ya, faktor kesihatan, ada faktor Dan yang penyakit. terakhir sekali, bagi semua organisma yang hidup tu akan mengalami fasa kematian. Okey, betul. Betul ke cikgu? Ya, tahniah Syah, cikgu bagi 5 bintang. Ya. Nampaknya untuk kali ini kita dah siap dah ataupun kita dah mempelajari lengkung pertumbuhan sigmoid, dan ini bukan saja untuk manusia tetapi juga untuk manusia dan juga kebanyakan haiwan. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bagi mata pelajaran biologi ataupun biologi bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Minat. Baiklah cikgu, sebelum kita berehat tadi, cikgu dah terangkan berkenaan dengan lengkung pertumbuhan sigmoid, dan ini adalah berkaitan dengan pertumbuhan manusia serta kebanyakan haiwan, cikgu. Ya, tapi betul. mungkin cikgu boleh kaitkan pula berkenaan dengan haiwan pula dengan manusia. Okey, bagaimana bagi fasa permulaan, fasa pertumbuhan dan sebagainya, contoh macam julat umur dia macam mana cikgu? Okey, so Syah nak tahu bagaimana lengkung pertumbuhan sigmoid bagi manusia. Ya, betul. Ya? Okey. Okey, di sini kita tengok kalau kita manusia, kita bermula dengan bayi. Kemudian diikuti dengan kanak-kanak. Seterusnya remaja, dewasa dan tua. Okey, jadi fasa permulaan tu adalah bayi lah. Ketika kita masih lagi bayi sebagai manusia lah. Manusia ni ketika bayi itu adalah fasa permulaan. Yang mana usianya adalah di antara sifar maksudnya baru dilahirkan sehingga 2 tahun. Okey, itu adalah fasa permulaan bagi manusia. Baik. Kemudian fasa pertumbuhan pesat. Kita kata tadi kadar pembahagian sel dan pemanjangan sel sangat aktif kan? Okey, itu adalah untuk kanak-kanak. Di mana julat umurnya adalah di antara 3 hingga 12 tahun. Hingga 12 tahun. Okey, kemudian dia akan masuk ke fasa remaja. Okey, masuk ke fasa remaja, di mana remaja ini adalah fasa pertumbuhan perlahan. Okey, pada fasa ini remaja akan mengalami akil balik, iaitu pada usia 13 tahun. Okey, dan remaja ini berakhir pada usia 19 tahun. 19 tahun. So dewasa ni kitalah. Kita yang bermula pada usia 20 tahun sehinggalah 64 tahun. Okey, selepas 64 tahun, 65 tahun tu warga emas kan? Okey, warga emas itu berada di fasa penuaan. Okey, 65 tahun. Dan selepas fasa penuaan, okey, disebabkan berbagai faktor lah, termasuk tadi kita kata disebabkan faktor penuaan, disebabkan faktor penyakit dan sebagainya, membawa ke fasa kematian.
Okey, cikgu. Dan saya sebenarnya nak tanya apa yang disebutkan oleh cikgu tadi ya, masa remaja kan akan mengalami akhir balik kan. Apa tu sebenarnya, cikgu? Okey. Untuk akhir balik, maksud Syah di sini apa yang dimaksudkan dengan akhir balik, betul? Ya. Okey, kita kata tadi remaja, di awal remaja akan mengalami akhir balik. Akhir balik adalah tahap yang berlaku di peringkat awal remaja di mana ciri-ciri seks sekunder ya bagi remaja tadi berkembang menjadi jelas dan organ seks boleh berfungsi atau kita kata menjadi matang. Ya. Okey, cikgu. Dan saya ada lagi satu soalan yang saya nak tanyakan. Contohnya, ini alat bagi manusia kan? Dan ini alat untuk lengkung pertumbuhan sigmoid. Tapi saya nak balik pula kepada apa yang kita dah belajar sebelum ni. Contohnya bagi rama-rama kan, cikgu? Jadi, ni yang rama-rama kat depan ni. Kenapa? Syah nak tanya apa sebab pasal saya nampak rama-rama dekat ni? sini pun, dekat depan ni, tak pasti sama ada kamera boleh nampak, memang ada telur ada dekat telur sini. 2 biji dekat batang ni. Dekat sini pula, dekat ni dia adalah beluncas ke, cikgu? Ya, betul. Itu beluncas atau kita panggil lava lah dalam peringkat lava. Dan juga ini adalah di pupa, tapi pupa dia ada kat dalam ni. Ada ni kepompong ni. Ada 2 kat dalam tu. Nampak macam daun lah, cikgu? Ya. Sebab ini. itu adalah kepompong yang baru terbentuk. Ya, baru terbentuk. So dia masih lagi hijau. Masih lagi hijau. Dan ini pula adalah dia rama-rama macam kita tahulah. Dewasa. Ya. Dan soalan yang saya nak tanya, Ibu, sebelum rama-rama sebelum menjadi rama-rama, beluncas dan berbentuk pupa tu, berapa lamakah beluncas berada dalam kepompong ni sebelum dia menjadi rama-rama? Okey, bagi setiap peringkat lah, kita kata bagi setiap peringkat ya, daripada lava nak menjadi kepada pupa, kemudian nak jadi dewasa. Bagi setiap peringkat daripada lava, daripada dia beluncas ni nak menjadi kepada kepompong, dia mengambil masa lebih kurang 2 ke 3 minggu. 3 minggu ya? 2 ke 3 minggu. Kemudian daripada pupa nak menjadi dewasa juga mengambil masa lebih kurang 2 minggu. Ya. Cikgu, saya rasa hari ini kita dah belajar banyak kan, cikgu? Dan mungkin sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kalau Syah ingat lagi, yang pertama hari ini kita dah belajar berkaitan dengan maksud pertumbuhan organisma. Ya. Apa maksud dia, Sean? Adalah pertumbuhan organisma adalah pertambahan bilangan sel, saiz, jisim dan juga isi padu yang tidak berbalik dan kekal. Yang kekal dan tidak berbalik. Betul. Okey, seterusnya kita dah belajar menentukan parameter untuk mengukur pertumbuhan. Yang mana ada 2 cara atau 2 kaedah untuk atau 2 parameter untuk mengukur pertumbuhan bagi manusia dan haiwan. Okey, seterusnya kita telah pun memerihal pertumbuhan serangga ya, bagi metamorfosis lengkap dan juga metamorfosis tidak lengkap. Okey, yang mana bagi metamorfosis lengkap dia ada berapa peringkat? Dia ada 4 peringkat dan metamorfosis tidak lengkap mempunyai 3 peringkat. Iya, 3 peringkat sahaja, iaitu telur, nimfa dan dewasa. Bagi metamorfosis lengkap dia ada 4, iaitu telur, lava, pupa dan dewasa. Betul. Dan yang terakhir kita sama-sama bincangkan hari ini adalah fasa pertumbuhan dengan lengkung pertumbuhan sigmoid bagi manusia dan haiwan yang kita bincangkan sebentar tadi. Ya, cikgu. Dan lagi sekali terima kasih, cikgu, atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini berkenaan dengan topik yang kita belajar. Dan sebelum kita mengakhiri kelas kita, cikgu, mungkin cikgu pun boleh sebutkan bagaimana kita nak dapatkan latihan pengukuhan bagi mereka yang menonton di rumah sekarang, kan? Daripada mana mereka boleh mendapatkan latihan tersebut, cikgu? Okey, bagi murid-murid yang nak dapatkan sumber ataupun kita kata nak dapatkan bahan, boleh merujuk kepada Sumberku. Okeylah, dan seperti mana yang tertera pada skrin anda di bahagian bawah itu adalah pautan kepada laman Sumberku, kan, Ibu? Betul. Okey, dan kepada mereka yang menonton juga, harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di slot menengah atas. Jumpa di sana.
KPM